forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Saifuddin jawab isu apa. Pas dakwa Ahmad Said fitnah Abdul Hadi mandi bogel. Sebelum tu saya baca details kat macam gini ni. PAS Terengganu mendakwa pengerusi UMNO Terengganu Ahmad Said menjalankan kempen jahat dan jijik dengan memfitnah Presiden Abdul Hadi Awang. Timbalan Perusahaan PAS Negeri Saiful Muhammad berkata Ahmad dalam satu kempen dalam PRK Muhammad memfitnah Abdul Hadi mandi bogel dalam kolam di Masjid Rusila Marang. Mari kita dengar jawapan Dr. Saifuddin. Di akhir kita akan komen macam biasa. Semuanya nak pejuang Islam macam PAS ni. Ya. Saya bisik dengan Raf tadi. Saya kata malangnya kita. Kebetulan berita terbaru dalam Malaysia kini yang paling top adalah tuduhan seorang pemimpin UMNO di Terengganu bahawa Presiden PAS Haji Hadi mandi bogel di kolah Masjid Rusila. Apa punya nilai berita? Tapi yang itu Timbalan Persujaya PAS anggap itu isu besar. Fitnah ke atas Tuan Guru. Kami pun tak setuju. Bab-bab itu tak usah bawa lah ke khalayak. UMNO tuduh Presiden PAS mandi bogel dalam kolah Masjid Rusila. Apa nilai berita dia? Tapi pada PAS itu isu besar. Saya nak sebut dengan PAS. Ketika pemimpin kamu, segelintirnya, termasuk pemimpin rakan sekutu kamu, pernah berlaku ahli Parlimen Putrajaya depan-depan menuduh Perdana Menteri ini dengan tuduhan fitnah yang jatuh qazaf. Qazaf ni terang-terang dijelaskan hukum hakamnya. Jelas. Biar ba'atin syuhada. Nak tuduh, kena bawa 4 saksi. Kalau tak boleh bawa, fajliduhum samanin. Sebat 80 kali. Bukan itu saja, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Selama-lamanya tak boleh jadi kesaksiannya, tak boleh ambil kesaksian. Ini benda besar. Dituduh, diungkap secara khalayak, ulang-ulang. Yang itu pemimpin PAS tak kata apa. Tuduh Presiden mandi bogel, itu isu besar. Ini masalahnya, ini mengingatkan saya. Dalam satu usrah yang saya hadiri, pimpinan almarhum Ustaz Fadeno. Dia ceritakan bagaimana kejadian satu masa seorang lelaki datang nak bertanya pada khalifah hukum darah nyamuk terkena baju. Apa hukumnya? Khalifah tanya, kamu datang dari mana? Dia kata dari Kurbala. Kamu datang dari Kurbala, jauh jumpa aku nak tanya hukum darah nyamuk terkena baju. Ya. Darah cucu Rasulullah yang dibunuh dengan kejam dan zalim kamu tak tanya. Kamu nak tanya hukum darah nyamuk terkena baju. Ini pengajaran dia. Dituduh Presiden mandi bogel di masjid, itu jadi isu besar. Depan kamu dituduh. Satu tuduhan dibuat. Sabit dengan jenayah, dengan qazaf ini. Kamu tak rasa besar. Kerana itu saudara. Dia boleh sebut bahawa dia nak bawa Islam. Kita punya kekuatan hujah yang jauh lebih solid. Kita kena lawan dan berdepan dengan kekuatan hujah. Ini saja cara dia. Tagline propaganda Islam terancam dan Melayu terbiar. Pemidato Pemuda Kamel bangkitkan soal ugutan terbaru. Saya baca tadi berita CIGP sebut dalam perhatian dan mereka sedang kesan. Sebelum itu ugutan ke atas YB Fadlina, yang itu polis segera tangkap seorang anak muda tinggal di Wangsa Maju. Itu soal kuasa dan undang-undang. Tapi ada satu lagi pendekatan. Pesan Saidina Umar, berdepan dah dengan lawan kamu dengan senjata yang mereka gunakan. Pedang dengan pedang, tombak dengan tombak, panah dengan panah, hujah dengan hujah. Ini yang disebut Islam terancam. Kita nak konfront, ancamnya kat mana? Ada tak di negara kita ni umat Islam dilarang, disekat daripada menunaikan kewajipan fardu? Ada tak yang halang orang Islam daripada mendirikan solat, menunaikan zakat, mengerjakan rukun haji, rukun Islam, menunaikan haji, puasa? Tak ada satu pun. Tak ada satu pun pemerintah ni melarang
Kalau ada, orang Islam tak boleh dan disekat daripada melaksanakan kewajipan fardu. Itu Islam terancam. Dari segi syiarnya, pembinaan masjid, bantuan kepada institusi agama, bantuan kepada guru-guru agama, elaun imam, masjid, hujah lawan hujah. Terangkan. Jangan hujah dengan maki hamun. Jangan. Kita cerita ekonomi madani. Dia kata ini agenda sekular. Kita cerita tentang menoktah kemiskinan. Dia kata tak boleh buat dalam Islam sebab ada instrumen zakat. Kita cerita tentang tata kelola yang baik. Dia kata ini agenda liberal. Kita sebut tentang kajian separuh penggal rancangan Malaysia dengan melakukan beberapa anjakan sesuai kerangka ekonomi madani. Dia kata, ini yang terbaru apa? Yang terbaru, Perdana Menteri umumkan soal digital ID. Selain daripada MyCard, arah yang betul ke arah mengukuhkan lagi ciri keselamatan, terutama dalam ancaman cyber, peluncuran atau pelaksanaan digital ID. Itu dia tuduh sebagai agenda Zionis. So Zionis, sekular, liberal, musuh Islam, tak masuk syurga segala macam ini, itu dia punya wirid. Ya, itu dia punya wirid. Dia takkan keluar daripada kepompong itu. Hadirin yang saya hormati sekalian. Ugutan tak masuk syurga ni bukan kepalang. Kesan ke di bawah ni. Tak sokong, tak masuk syurga. Sokong keadilan yang ada di AP ni pakai neraka dah. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis sahih, di akhirat nanti seorang laki-laki, Allah Ta'ala perintahkan dia, masuklah kamu ke dalam syurgaku dengan rahmat dan keampunan aku. Laki-laki itu kata, wahai Tuhan, aku nak masuk syurga dengan amal ibadat aku yang banyak. Tuhan kata, masuk dengan rahmat keampunan aku. Dia kata, aku nak masuk syurga, tapi dengan amal ibadat aku yang banyak. 3 kali. Tuhan kata, baik, sekarang timbang. Satu saja nikmat mata yang aku bagi pada kamu, yang kamu kufuri, timbang dengan seluruh amal ibadat kamu. Timbang-timbang berat, hak buruk lagi. Tuhan kata, sekarang pilih. Nak masuk syurga dengan rahmat keampunan, atau nak masuk syurga dengan amal ibadat yang kamu rasa banyak kamu buat. Dia kata, wahai Tuhan, sekarang aku nak masuk dengan rahmat keampunan. Pengakhiran kita nak masuk syurga neraka ni kerja Allah Ta'ala. Dia bukan ditanya dari segi parti mana kamu sokong. Setuju atau tidak? Tambah kalau parti yang namanya nak perjuang Islam macam PAS ni. Ya. Saya bisik dengan Raf tadi. Saya kata, malangnya kita. Betulan berita terbaru dalam Malaysia kini yang paling top adalah tuduhan seorang pemimpin UMNO di Terengganu bahawa Presiden PAS Haji Hadi mandi bogil di kolah Masjid Rusila. Apa punya nilai berita? Tapi yang itu, Timbalan Persujaya PAS anggap itu isu besar. Fitnah ke atas Tuan Guru. Kami pun tak setuju. Bab-bab itu tak usah bawa lah ke khalayak. UMNO tuduh Presiden PAS mandi bogil dalam kolah Masjid Rusila. Apa nilai berita dia? Tapi pada PAS itu isu besar. Saya nak sebut dengan PAS. Ketika pemimpin kamu, segelintirnya, termasuk pemimpin rakan sekutu kamu, pernah berlaku ahli Parlimen Putrajaya depan-depan menuduh Perdana Menteri ini dengan tuduhan fitnah yang jatuh qazaf. Qazaf ni terang-terang dijelaskan hukum hakamnya. Jelas. Biar ba'atin syuhada. Nak tuduh, kena bawa 4 saksi. Kalau tak boleh bawa, fajliduhum samanin. Sebat 80 kali. Bukan itu saja, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Selama-lamanya tak boleh jadi kesaksiannya. Tak boleh ambil kesaksian. Ini benda besar. Dituduh, diungkap secara khalayak, ulang-ulang. Yang itu pemimpin PAS tak kata apa. Tuduh Presiden mandi bogil, itu isu besar. Ini masalahnya, ini mengingatkan saya. Dalam satu usrah yang saya hadiri, pimpinan almarhum Mustafa Deno. Dia ceritakan bagaimana kejadian satu masa seorang lelaki datang nak bertanya pada khalifah hukum darah nyamuk terkena baju. Apa hukumnya? Khalifah tanya, kamu datang dari mana? Dia kata, dari Kurbala. Kamu datang dari Kurbala, jauh, jumpa aku, nak tanya hukum darah nyamuk terkena baju? Ya.
Darah cucu Rasulullah yang dibunuh dengan kejam dan zalim kamu tak tanya. Kamu nak tanya hukum darah nyamuk terkena baju. Ini pengajaran dia. Dituduh presiden mandi bogel di masjid, itu jadi isu besar. Depan kamu dituduh, satu tuduhan dibuat, sabit dengan jenayah, dengan qazaf ini. Kamu tak rasa besar. Kerana itu saudara, dia boleh sebut bahawa dia nak bawa Islam. Kita punya kekuatan hujah yang jauh lebih solid. Kita kena lawan dan berdepan dengan kekuatan hujah. Ini saja cara dia. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Betul lah seperti apa Saifuddin cakap tadi. Oi, pas kalau kena kat dia kes mandi bogel ni. Oi, kecoh sampai masuk Malaysia kini semua cukup. Sebab dia cakap nak buat laporan polis semua cukup. Tapi isu orang panggil apa yang MP Putrajaya tu depan-depan tuduh Anwar tu, dia orang senyap je. Itulah dia orang. Kalau kena kat dia orang, bising. Kalau kena kat orang lain, dia orang senyap saja. Tak ada keadilan kat situ. Okey tuan-tuan, mari kita terus menyokong kerajaan Boran dan Pak Ibrahim. Assalamualaikum.